Sebab itulah apa ni ulama kata larangan ni ada banyak macam. Ada kalanya larang ni bukan larang benda tu sendiri, tapi kadang benda lain yang ada situ, sebab tu jadi haram. Kalau tak ada benda tu tidak haram. Misalnya lansir tadi, yang jadi haram tu kerana amrin kharijin anhu, kerana benda luar. Kok ada situ benda luar tu, kalau tak ada gapo. Itu orang panggil, kalau kata haram pun haram li ghairi, bukan haram li dhati. Haram li ghairi, haram kerana benda lain, bukan kerana benda tu sendiri. Tak, seperti daging babi tu kita kata haram tu haram li dhati. Haram kerana dia sendiri. Tak sedih caralah dia lagu mana-mana. Caralah. Siapa dia sembelih kau tidak sembelih, tak satu cara. Kalau sembelih pun tak sah juga, tak boleh juga, sebab haram li dhati. Bukan macam ayam ni jadi kita tak boleh makan apa pasal tak sembelih, atau sembelih tak cukup syarat dia. Kadang tu bukan kerana ayam tu sendiri haram. Itu beza tu. Haram ni banyak macam pula. Macam babi tu dia tidak haram kerana apa ni luar, kerana dia tu sendiri. Kalau katakanlah orang Islam sembelih pula, tak boleh juga. Bukan haram tu maknanya sup lah, goreng tak apa dah, supot dah, supot. Sebab apa? Sebab haram tu kerana zat dia tu sendiri tu, bukan kerana benda lain. Tak apalah. Kita tengok lagi di sini ada beberapa pengajaran ni. Banyak juga pengajaran daripada hadis ni, walaupun apa lagu tu yang pendek je. Tetapi ulama-ulama menyimpulkan sekian banyak pengajaran di sebalik hadis itu. Kita tengok nota seterusnya. Nombor 1, keprihatinan isteri Nabi SAW terhadap apa-apa yang boleh menyenangkan hati baginda semasa di rumah. Ini patut belajarlah. Seorang isteri gapo dia sepatut kena buat. Dia kena buat apa-apa yang menyenangkan suaminya di rumah. Itu pengajaran. Tengok Aisyah buat apa? Dia tidak duduk saja di rumah, dia pasal lansir, macam-macam dia buat. Hak tu untuk menyenangkan suami, dia kena buat. Kalau kita tak buat, jadi kuranglah tu cacat. Seseorang perempuan tu cacat. Ada kalanya hak tu tak buat, goni tak buat, goni tak banyak kan, tak buat je serabut. Mula nak pergi tubik gila, lepok luar dah, pergi tepi patah kau dah, pergi tengah laut kau dah, macam-macam nak melepas tu dah, macam-macam dah, pergi naik bukit kau dah. Berapa gitu mau kita sana. Tak payah kau kan, ni ada benda dah. Jangan besar tu trend besar benar tu. Tak kena soal lain, dan Nabi SAW suruh buat lari tu pun bukan kerana lansir tu. Aisyah sekurang-kurangnya dengan berlaku begini kita boleh tahu hukum dia gini. Dan setiap apa yang berlaku pada Nabi tu ada faedahnya untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dilarang memasang lansir yang mempunyai lambang salib atau gambar sesuatu yang dipuja oleh manusia, terutamanya kalau ia tergantung di sebelah kiblat dan kelihatan dengan jelas kepada orang yang bersembahyang. Haram. Dilarang memasang lansir. Larang itu boleh jadi haram mengikut setengah ulama, seperti kita kata tadi lah, Imam Ahmad kata tak boleh. Ada juga yang mengatakan tidak haram, tapi dilarang juga. Bila masuk dalam larangan juga, sekurang-kurangnya makruh. Makruh tu makruh setara mana? Kalau makruh tahrimi, dekat dengan haram lah juga. Cuma tidak haram, dekat lah. Tak sedap lah tu. Jadi banyak-banyak kita duk main bagai tak sedap ni dah. Tak boleh lah dia memberi kesan kepada kehidupan kita. Sepemakai tak jagalah, gua tu tak jaga, manis tak jaga, kolesterol tak jaga, gua tu ni tak jaga, tak. Labak bangat kenalah kita. Supaya juga ni, dalam bab ni tak jaga, dalam bab ni tak jaga, dalam bab ni tak jaga, banyak perkara dia jadi cemar. Cemar. Yang ketiga, memakai pakaian yang mempunyai lambang salib atau gambar sesuatu yang yang dipuja oleh manusia, lebih-lebih lagi dilarang, terutamanya ketika bersembahyang.
Memang dilarang. Terutamanya ketika bersembahyang. Kalau pakai, kalau lasih tu pun tak boleh dah, pakai lagilah. Carilah cara lain. Biar ada beza kita dengan orang Islam. Apa ni dengan orang kafir. Orang Islam ni biar ada beza. Jangan tak ada beza. Kalau orang Islam dia jaga, dia tak pakai benda-benda lagu ni, dari segi pakaian, rumah dia lagu ni dia jaga. Orang boleh royak ciri-ciri kita tu. Kalau makanan gini-gini, semua beza. Semua ada hikmah dia, ada falsafah dia di sebalik tu. Bapa dia tidak pakai benda-benda lagu ni, tidak menyokong, tidak mahu menyerupai orang yang salah, orang yang sesat. Orang duduk puja benda yang tidak sepatutnya. Duduk puja burung lah, macam-macam. Puja lembu lah. Benda tu Tuhan buat untuk kita. Siapa tak boleh makan daging dia, kita nak makan sedap-sedap dah. Jadi kan tak asal menyokong hak tu. Tak asal menyerupai orang bodoh, kita kata orang tak cerdik. Tak asal, semua orang tak asal. Ni orang kafir ni pun lagu tu lah juga. Dari segi akidah dia najis. Innamal musyrikuna najasun. Orang musyrikun itu najis. Bila najis, tak asal. Kita tak asal dah serupa dengan dia. Yang keempat, orang yang hendak bersembahyang dituntut supaya menjauhi segala perkara yang boleh menghilangkan kekhusyukannya. Kekhusyukan kau dah lah, ikutlah. Kekhusyukannya, khusyuk di dalam sembahyang. Kena jaga tu, dalam apa bentuk sekalipun, sehingga yang boleh membawa fikiran kita tu melayan. Ni kuda mana pula ada sayap pula dah ni. Ni naga depan ya, naga ni gini-gini. Duk bahas pula kita sendiri duk bahas. Naga ni tak ada dek pun tau, kita kata dalam semaya lah. Khayalan manusia. Tapi kalau tak ada dek pun manusia boleh khayal. Ni burung gedak pula dah. Ada lambai tau, Garuda. Padahal benda tak ada dek pun khayalan. Tapi begitulah. Apabila ada depan kita mari mikir macam-macam. Kenapa? Gini. Ganggu dah lah. Hak lain-lain pun begitu juga. Jangan dimasuk ke, kita kata jadi masuk. Ni bau hangit pula dah. Atas dapur tu tak tutup api. Hangit dah pula. Apa lagu mana dah? Tok Iman ni pun lambat lah. Macam-macam. Jangan buat segala apa-apalah. Yang kelima, tempat sembahyang seboleh-bolehnya hendaklah tempat yang tenang dan kosong daripada segala gangguan. Sepatutnya. Walaupun kita kata perhiasan itu berupa khok, seperti yang baru ni sudah sebut dah. Khok, ayat Quran tu. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Dia tulis molek, dia tulis tu ayat Quran berkenaan dengan masjid lah. Tapi oleh kerana khok tu kan, nak suruh comel, nak suruh bunga-bunga. Pasal kita kena tilik pun dah tengok duduk depan. Dah dia tu. Gapo dia tu tulis? Apa dia? Tak ada pasal-pasal dah. Nak comel jadi orang tak khusyuk sembahyang. Kalau tulis terang boleh kira dah. Tapi tulis terang pun jadi baca pula tu. Kita dikehendaki buat benda lain dalam sembahyang tu, judul baca tu. Jangan ada sebarang gangguan. Cubalah elok. Berupa anak ke gapo ke, kena siap. Kena jaga. Kalau patut pakai, kita kata paper baru, pakai paper baru, basuh dulu. Kalau tidak dia jerit kau gapo ke susah. Jadi tak khusyuk tu sembahyang. Yang keenam, Nabi SAW di dalam hadis di atas hanya menyebutkan bahawa gambar-gambar itu terus mengganggu sembahyangku. Beliau tidak mengatakan gambar-gambar itu memutuskan atau membatalkan sembahyangku. Beza tu. Ganggu. Beza tu. Kerenanya kebanyakan ulama termasuk Imam Bukhari berpendapat adalah makruh bersembahyang dalam keadaan lambang salib atau gambar-gambar lain
berada di hadapan seseorang yang bersembahyang. Demikian juga hukumnya sembahyang orang yang memakai pakaian berlambang salib atau gambar-gambar lain, namun sembahyangnya itu tetap sah. Sembahyang di tempat lagu tu atau pakai hak lagu tu, sembahyang sah, tetapi makruh. Sebab apa? Sebab Nabi SAW kata ganggu. Bila ganggu ni menunjukkan segala yang mengganggu tu makruh. Dan yang mengganggu ni tidak semestinya batas sembahyang. Kalau batas sembahyang, tentu Nabi sembahyang semula. Lepas tu kita kata, ada pakai sembahyang sunat, apa sembahyang semula? Tak boleh, tidak lagu tu. Nabi SAW atas dia sembahyang sunat tu pun jadi wajib. Sekarang yang keduanya, kalau sudah buat sesuatu amalan tu, kalau tak jadi berhenti, dia akan semula. Itu cara Nabi, walaupun hak sunat. Dalam mazhab hak kemudian ni pun, kalau dalam mazhab Hanafi memang gitu. Kalau seseorang itu puasa sunat, lepas tu kerana sesuatu sebab dia berhentilah, batalkan, dia kena qada, wajib qada. Tak qada dosa. Ada yang berpendapat gitu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tak berdosa. Hak sunat tu kan, bila kita berhenti, tak perlu qada. Kena qada boleh. Kalau tak qada pun tak berdosa. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi berdosa tak qada, walaupun hak sunat. Apabila sudah buat, sebelum buat memang sunat. Apabila sudah buat, kalau tak sempurna jadi wajib. Dengan sebab itu kena jagalah. Nabi SAW tak kata membatalkan ataupun memotong sembahyang. Hak dalam hadis ada sebut hak memotongkan tu pun kebanyakan ulama kata tak batal juga sembahyang. Ada beberapa perkara yang memotong sembahyang seseorang, perempuan depan orang sembahyang, anjing, himar, antara je. Nabi SAW kata taqta'us salah, memotong sembahyang. Memotong tu apakah memberi makna membatalkan sembahyang? Tidak semua ulama kata begitu. Tapi Imam Ahmad kata memang batal sembahyang. Imam Ahmad dia kerah banyak perkara. Tapi jumhur ulama kata walaupun dalam hadis tu sebut taqta', memotong, di sini tidak memotong, rengeh lagi. Hak sebut memotong tu pun tidak batal. Cuma memotong tu maksudnya memutuskan hubungan yang terjalin dengan Allah. Sebab dalam hadis sebut bila seseorang tu sembahyang, maka terjalinlah hubungan di antara dia dengan Allah. Antara yang memotongnya benda-benda tak adil lah. Aisyah kata, Allah, kata dia, bandingkan kita ni serupakan orang perempuan ni dengan anjing, dengan hemat, kata dia. Dia marahlah. Bukan dia tu guru orang perempuan dah. Dia marahlah. Aku, kata dia, tidur terlentas depan Nabi. Tidur terlentas, bukan lalu, tidur terlentas. Kalaulah memotong dengan maksud membatalkan sembahyang, Nabi tak akan sembahyang. Aku tidur terlentas pemayang depan dia, tidur. Akan datang kita akan jumpa juga. Menunjukkan tak batal. Jadi ulama kata memang tak batal pun. Potong tu, putus tu, memutuskan maksudnya apa dia? Khusyuk ke? Putus khusyuk, putus hubungan tadi, waslah di antara Allah dengan hamba dia bila dia sembahyang, putus hak tu. Bila kata terjalin hubungan, waslah tu bersambunglah, ada ketika putus. Sebab kita kata telefon lah, telefon ada ketika putus, ada ketika bersambung. Bila sambung tu tak putus lah. Hak ni pun lagu tu juga. Sebab apa putus tu? Sebab yalah orang perempuan kalau kepada lelaki boleh jadi terganggu. Siapa dia pula? Macam-macam lah, main mikir macam-macam, terganggu dah lah. Jadi lelaki saja, perempuan pun lagu tu juga. So anjing lagu mana anjing? Mari lah galah kita tu semaya dah. Yalah juga ganggu juga. Bentuk gangguan juga tu. Ya disebut di zaman dia. Zaman kita ni banyak gangguan lain. Bunyi muzik lah, bunyi lagu lah, macam-macam. Duk fikir pula sini kata lagu. Pula ada. Yalah belakang lah tu gangguan zaman dia tu. Hemah tu pun lagu tu juga. Tiba-tiba mari dekat kita kayaknya tepik dah, derah tu suara dia tu. Tak kau kejut, kita nak khusyuk ni pejam mata pun tak ada. Dia bunyi suara dia. Inna ankaral aswat la sautul hamir. Suara paling hudu suara hemah lah. Dalam Quran kata. Itu sebabnya. Tapi bukan khusus dengan benda-benda tu, apa-apa saja.
yang mengganggu.